Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allah tamim bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini dengan izin dan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung pelajaran sembahyang atau ciri-ciri solat Nabi yang sahih dan betul. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk tajuk solat menghormati waktu, surat 33. Di sini saya kutip kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam kitabnya Ayyuhal Walad ataupun wahai anak-anakku yang dicintai. Nama tersebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul iradillahi ta'ala 'alal 'abdi istighaluhu bima la yahdi. Alamatul iradillahi ta'ala 'alal 'abdi istighaluhu bima la yahdi. Yang bermaksud adalah dikira sebagai tanda berpaling Allah Ta'ala daripada seseorang itu apabila dia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Dengan maksudnya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita ni pahala ataupun tidak suka dengan perbuatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyibukkan seseorang itu dengan perkara yang dia tidak mendapat manfaat. Alamat lillahi ta'ala an abdi istighalu bima la ya'ni. Tanda-tanda orang itu yang tidak disukai Allah, maka Allah sibukkan dia dengan perkara yang tidak memberi faedah. Ini satu ancaman kepada kita bahawa sekiranya seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang tak ada faedah di sisi agama Allah Subhanahu wa taala, itulah tandanya Allah pun tak suka pada dia. Allah tak suka pada seseorang, dia biar kalau orang itu nak buat apa buat. Kerana Allah tidak suka. Macam mana kita tak suka pada anak kita, dia nak buat apa pun boleh buat, dia nak kata apa boleh kata, sebab kita tidak suka, tak minat pada dia. Tapi kalau kita sayang pada dia, kita pukul dia, kita pujuk dia, kita puji dia, kita rotan dia dan sebagainya, tanda kita sayang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kalau dia benci pada seseorang itu, dia akan biarkan. Orang tu nak buat apa pun dia tak faedah, dia biarkan. Itu di antara tanda Allah tak suka kepada kita. Begitu juga disebut di guru kami, tanda ataupun kita jangan rasa seronok. Kita tak dapat pergi ke surau, kita tak dapat pergi kelas belajar, kita tak dapat pergi kelas tafaqquh fiddin. Bukan yang kita tak nak pergi saja, tetapi surau pun atau masjid pun, tempat kita belajar pun tak nak kita datang ke tempat dia. Itu satu musibah yang paling besar. Sekiranya kita, kalau kita tak nak pergi okey, tapi orang pun tak nak pergi, kita pergi. Kalau kita pergi masjid, kita akan buat hal. Maka masjid pun tak nak pergi, kita tak nak ada kita datang ke masjid. Oleh kerana itu tanda alamat Allah Subhanahu wa taala tak suka ataupun berpaling daripada rahmat dia. Orang itu akan buat apa yang tidak disukai oleh syarab.
dia sibuk dengan diri dia sendiri, dia sibuk dengan anak-anak dia sibuk dengan suami dia sibuk dengan isteri dia, lupa tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah sangat tidak suka kepada dia. Oleh sebab itu kalau berlaku kepada kita benda-benda macam ni, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada perbincangan kita, solat menghormati waktu. Berkenaan dengan pelaksanaan solat di atas kenderaan atau kapal terbang atau kapal sekadar menghormati waktu dan mengulanginya kembali apabila tiba tempat yang dituju, berdasarkan kepada beberapa dalil. Dalil adalah seperti berikut. Yang kita mesti tahu bahawa sembahyang ini fardu kepada kita, wajib. Kita buat dapat dosa, buat dapat pahala di sisi Allah, itu takrif wajib. Buat benda yang disuruh, tinggal dapat dosa, buat dapat pahala, itu wajib. Antara kewajiban kita adalah solat. Apabila solat jadi satu kewajiban, sengaja tinggal membuatkan kita hukumnya berdosa besar. Sehingga dalam kitab Muniatul Musalli rahimahullah taala, Syekh Daud Fatani mengambil satu hadis dibawa oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihad. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka kufur dengan nyata. Kufur di sini disebut oleh ulama kufur nikmat, bukan kafir, bukan kufur musyrik, tidak. Kufur nikmat ni kita ada nikmat, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita telinga, Allah bagi semua anggota yang lengkap ini kita boleh guna, tapi kita tidak mengucap terima kasih kepada Allah, itu dipanggil kufur nikmat. Adapun kufur yang gugur amalan itu adalah kufur sekiranya kita menafikan kefarduan sembahyang itu ke atas diri kita, itu kufur, jatuh gugur amalan. Kita kata tak nak sembahyang kan? Kenapa? Kerana sembahyang tak wajib atas saya tak perlu sembahyang, saya tak start contohnya, maka jadi kafir. Kata-kata kafir dia gugur keseluruhan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak pergi kerana kita ni malas dan sebagainya, tidak menafikan kewajiban sembahyang, hukumnya adalah dosa besar, akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertaubat boleh dihukum bunuh bagi sesiapa yang tidak sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak sebut, apabila sembahyang menjadi satu kewajiban, dalam keadaan macam mana sekalipun kita wajib sembahyang. Dalam keadaan macam mana sekalipun kita wajib sembahyang. Sama ada kita di rumah, tempat kerja dan sebagainya, kita wajib sembahyang. Yang solat menghormati waktu ni ialah apabila berlaku masuk waktu sembahyang, kita tidak ada cara lain untuk mengambil wudu, sedangkan perjalanan tadi makin hari makin habis waktunya. Pada waktu itu kita diwajibkan untuk sembahyang hormat waktu. Sembahyang kita tak ada sembahyang, sembahyang tidak sah, hukumnya haram. Kita sembahyang tak ada sembahyang, hukumnya adalah haram. Tetapi kita nak ambil sembahyang tak boleh, kerana kita di atas kenderaan, contohnya di atas kereta, kita balik ke rumah daripada tempat kerja pukul 6.30, biasanya dalam jam, tiba-tiba terlalu jam jalan, masuk waktu maghrib, di atas perjalanan kita nak tak kereta, nak turun satu mudarat besar yang akan berlaku, hilang kereta, kata orang pipi tak boleh, kemudian nak sembahyang susah, menyebabkan pada waktu itu sembahyang punya wajib. Pada waktu itulah kita sembahyang hormat waktu. Tak ada sembahyang pun, kita akan takbir atas kereta, kita sembahyang sekadar hormat waktu. Mana balik rumah nanti kena qada sembahyang tadi. Cuma perbuatan kita tidak berdosa kerana kita dah usaha nak sembahyang, dipanggil sembahyang hormat waktu. Gimana? Sembahyang hormat waktu. Kita tak dapat tidak kena sembahyang, wajib. Tetapi tak boleh kita elakkan. Contoh tak ada air sembahyang di atas kenderaan masa jam. Ada kapal terbang, orang yang tak boleh jalan tak kapal terbang, dia rasa nak jatuh dan sebagainya, dia tak boleh bergerak. Sembahyang wajib, maka nak jadi wajib sembahyang dia kena ada sembahyang.
dia tak boleh ambil sembahyang karena ada masalah takut atau masalah kita di atas jalan raya. Pada waktu itu kita diwajibkan sembahyang hormat waktu. Dia sembahyang juga tapi tak ada sembahyang hormat waktu. Karena kita nak hormat waktu je sembahyang tadi. Nak buat tak boleh secara sempurna karena ada masalah. Pada waktu itu dikira tak dikira dosa kita kalau kita berlaku kematian pada saat itu. Di mana? Tak makan ya. Boleh Pak, sembahyang soal rumah waktu. Dia sembahyang tu macam mana Ustaz? Kalau Sembahyang biasalah. Kalau kita boleh berdiri macam biasa. Cuma dia cakapnya di atas kenderaan kita biasalah kita duduk atas kenderaan kita. Duduk macam ni, atas kereta contohnya, atas motor kan. Kita niat kita sembahyang. Angkat takbir Allahu Akbar, kita sedarilah. Jangan Allah Akbar macam tu, langgar. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Baca semua baca. Kalau rokok kita rokok sujud. Rokok sikit. Kalau sujud kita undang sikit. Isyarat saja. Itu dipanggil hormat waktu. Disebut di ulama sekiranya berlaku kematian waliyadzubillah min zalik, kita tak nak mati, berlaku kematian, maka kita dah tunai dah tanggungjawab kita. Nak sembahyang kita tak boleh. Harap-harap Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Karena sembahyang tadi wajib. Tapi kan tak boleh buat. Nak ambil sembahyang tak boleh. Macam tadi ada darurat. Sembahyang hormat waktu ini berlaku pada darurat sahaja. Berlaku ada musyaqqah, ada kesulitan, atas kapal terbang, atas kenderaan, atas benda-benda sulit. Dia tak boleh kita ada. Sengaja, bukan sengaja tak boleh. Kalau kita sengaja, kita balik kita kata kita balik pada kerja. Sebab jalan A tidak jam, jalan B jam. Kalau jalan B pasti comfort kita akan dapat solat maghrib di tak sempat dapat solat maghrib di rumah. Kita pergi juga jalan B, hukumnya adalah haram sengaja. Ini dia tengah jalan biasa tiba-tiba jam. Maka pada waktu itu waktu masuk kita pun nak buat tak boleh apa, nak buat apa tak boleh dah. Kita pun niat sembahyang hormat waktu. Sama lah sama-sama kita rokok sujud Sabtu sama semua dengan syarat-syarat saja untuk menghormat waktu dia masih ada. Dia sampai ke rumah kita ambil sembahyang semula, foto semula. Boleh faham? Kalau dalam kapal terbang dia ada toilet kan? Tak ada, waktu itu tidak tahu bro. Tidak ada ibu dah. Wudu. Dan kapal terbang sekarang dah ada siap dah. Kita biasa naik kapal terbang mas, kapal mas dia tempat solat pun ada. Kemudian arah kiblat boleh kursi tempat kita dia tunjuk. Mengikut arah tempat. Kalau di Malaysia kita lalu ke atas tu arah kiblat dia tunjuk dah. Kemudian tempat ambil wudu pun ada. Itu tak ada masalah ada. Tidak kata tak boleh. Tak sembahyang hormat waktu pada atas kapal terbang tak boleh. Yang bolehnya adalah dalam keadaan musyaqqah, dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Cuma ada kapal terbang kita tak boleh berdiri je. Jadi tak jatuh semua sekali. Mula-mula kata tepi berdiri, kemudian buat isyarat lah. Nanti bismillah dia tunjuk. Cuma silap dia terus duduk. Itu tak tu. Dia kena berdiri dulu. Sekadar yang mampu. Kecuali dia tak boleh berdiri terus duduk tak apa. Harus secara umum. Ha? Adas. Hormat waktu tak apa. Sebab kita tak boleh nak bersihkan. Kalau boleh tak boleh berhadas. Nanti kita baca lagi satu. Ustaz, mana tadi memang kalau kita tahu kita tak sempat dah, memang wajib. Mesti wajib kita sembahyang hormat waktu. Hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat innaha ista'arat min asma' qiladatan fahalaka ay dha'a wa ba'atha Rasulullah rajulan فوجد فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا وشكوا ذلك إلى رسول الله فأنزل الله آية تيمم. Hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau pernah meminjam kalung daripada Asma, lalu kalung tersebut hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang untuk mencarinya. Lalu berjaya mendapatkannya. Ketika masa waktu solat mereka tidak menemui air untuk berwudu,
lalu mereka menggunakan solat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk bertayamum. Ini mereka solat hormat waktu. Sedangkan dia tak ada air, maka dia boleh sembahyang hormat waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun ayat tayamum bagi orang yang tak ada air. Pada asasnya sembahyang hormat waktu tak ada apa-apa, tak ada air, tapi dia sembahyang juga. Maka untuk meringankan bebanannya dibenarkan oleh syarak, cuma dia kena balik qada balik. Ada pak tayamum tu ayat tayamum tak perlu qada lah, sebab tayamum menggantikan air. Dia balik. Sebelum tu dia sembahyang tak ada wudu. Hormat waktu. Apabila tu ayat tayamum, dia kena tayamum lah, balik tayamum lah. Ada air, sama ada air ataupun tak ada air, ataupun tak boleh terkena air. Orang sakit demam panas yang terlalu sangat, kena air, dia menggigil, memberi mudarat pada dia, pada waktu itu dia dibenarkan tayamum. Sebab tak boleh kena air, boleh mudarat pada dia, boleh. Dalam hadiran dia sebut sampai mati seorang sahabat, disuruh tayamum oleh sahabat yang lain, dia suruh berwudu. Biasanya setiap mikir dekat sini saya sebut secara dia sakit, dia luka kepala dia balu. Kemudian masa waktu sembahyang, kepala dia tak boleh kena air. Kena air dia jadi sakit kerana luka. Tapi oleh kerana dia tak sempat jumpa Nabi, dia bagi tahu pada sahabat kata kena wudu. Wajib wudu untuk sembahyang. Dia berwudu, masa buka kepala dia sampai mati. Sakitnya mati. Maka sahabat tadi beritahu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata boleh bertayamum walaupun ada air, karena sakit tapi yang terlalu sangat. Maka dengan hukum ini, orang yang tak boleh kena air tubuh dia, kalau dia sakit sakit tadi, sakit yang boleh bawa kepada mudarat yang besar. Macam tadi dia sakit sampai mati, atau sakit yang merebak, susah dia nak sembuh penyakit, maka dibenarkan menggunakan tayamum, menggunakan tanah. Tapi kalau sakit sedikit sejuk saja, menggunakan tayamum di mana? Sekadar sejuk saja, tak boleh tayamum. Itu dalil membolehkan kata solat hormat waktu. Ustaz, kalau tangan yang patah, dia simet kan tangan tu, so air tu macam mana nak kena kan? Itu adalah kitab kita baca dalam kitab Fiqh Minhaji, cara dia kalau terkena air, ada kena belak. Kita ambil wuduk dulu. Contohnya tangan seseorang itu patah. Bukan tangan kita, tangan seseorang itu patah. Jadi patah ni di hospital dia seming. Teman-teman dia belak. Kita bulu itu belak. Masa dia nak ambil wudu, dia kena wudu dulu. Mana-mana yang boleh. Basuh tangan ni, belakang tangan boleh, kawan-kawan boleh, yang sunat orang tidur boleh, basuh muka boleh. Yang ni basuh sekali sampai. Sini kan, dekat sini. Kemudian tayamum. Ambil dulu. Tayamum. Tayamum tangan sini. Kemudian ambil mata, tayamum. Basuh. Selesai. Boleh tak? Kena ambil wudu dulu lah. Habis dah wudu. Tayamum hanya anggota wudu yang tak boleh kena air. Kena air. Bukan kata semua tayamum tu panggil semua membalik dengan tayamum, tidak. Yang mana boleh kena air, kena air lah. Maksudnya sapu debu tadi dekat atas je. luka tadi lah. Atas luka tadi. Sebab tayamumnya atas. Dan sudah kena air lah. Basuh pada semua kali. Paling jangan tinggalkan satu persatu adalah. Boleh faham? Itu dalil atau mengatakan mesti sembahyang hormat waktu. Dalam penjara biasa, penjara Allah hormat waktu. Ini tak ada. Penjara yang terkata zalim, dia tak benarkan kita kena air, maka kita kena sembahyang hormat waktu.
Tapi kalau kita boleh tayamum, semua Zahab kata tak tayamum ke tayamum tayamum mesti menggunakan debu. Debu di atas. Maka di atas dinding mesti ada debu. Kalau kata boleh tepuk dinding itu, dia ada kesan debu itu dah pada sana. Itu orang yang ulama dulu. Jadi penjara sampai dia buat kitab dan sebagainya, dia sembahyang gitu lah. Menghilangkan atas dia menggunakan tayamum. Ini tayamum tak boleh, ambil sembahyang tak boleh, hormat waktu balik belum kotor. Difahami. Hanya untuk sembahyang ataupun yang wajib dan musyaqqah sahaja. Yang terpaksa kita kena tinggalkan sembahyang tadi. Kalau tak boleh, apakah kalau boleh kita berhenti tepi jalan, kereta berselamat, jalan kita bawa sejadah dan sebagainya, kita sembahyang lah. Ini tak boleh. Tak boleh. Kata berhenti, kereta kena curi. Atau bawa pipi jalan je. Atau boleh kita tak sambil membawa kereta. Atau sembahyang sambil membawa kereta. Ada pun sembahyang sunat itu boleh. Kita ambil, kita sembahyang sunat ni boleh sembahyang atas kenderaan. Boleh. Tahu disebut oleh guru kami sembahyang witir. Kita contohnya kita mengajar habis pukul 9, kita nak balik jauh, kita menaik motor sampai rumah kita penat kan. Kita boleh sembahyang witir di atas motor, datang motor. Cara dia ada cara start motor. Macam biasalah. Allah Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Dengan syarat cukup dekatlah kalau saya sembahyang tadi tidak akan terbuka aurat. Dulu semua sekali dikira oleh Allah Subhanahu. Kita harus sembahyang witir atau sembahyang dekat balik rumah tu tidur. Ambil sembahyang. Ada sembahyang lah. Ustaz, walaupun tahu witir tu kalau macam duha tadi waktu dia masih ada kalau kita sampai di rumah. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Sembahyang sunat, sembahyang wajib, sembahyang fardu kena sembahyang kat bawah. Sembahyang sunat dia boleh sembahyang tak kenderaan. Sembahyang wajib tak ada sembahyang kena hormat waktu tak kenderaan. Boleh. Kalau orang lelaki baik keseluar lah kalau sembahyang dalam tamu tu lah pakai kain. Allah Akbar tu selesai. Itu batas sembahyang lah. Nak bagi tahunya boleh sembahyang witir dan sembahyang sunat-sunat lain di atas kenderaan. Di atas kenderaan. Kita ada wudu lah. Masih tak kita balik mengajar, wudu masih ada, terus sembahyang tadi. Sebelum sampai rumah tu berapa kali sembahyang kita sembahyang. Untuk mengelakkan kita ni apa buat yang tidak baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita naik kereta, bingung orang pintas kita. Dua orang lelaki perempuan, duduk macam tu. Terus saya dah baca. Kita pun nak pergi surau lain, cepat surau lain. Dan tengok rugi kan. Kadang-kadang berlaku macam tu. Apa kita tahu tadi, apabila kita sembahyang, astagfirullah. Kita sembahyang. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang yang jaga sembahyang ni macam mana? Kenderaan? Ada belah tak apa? Ada belah dimaafkan. Sembahyang sunat. Ada pun sembahyang wajib kita ada belah. Pertama angkat takbir. Itu akan dapat terbang. Mula-mula angkat takbir mesti mengarah kiblat. Sembahyang wajib. Tapi Allah Akbar, berdoa pusing tak apalah. Sunat tak ada apa-apa. Tak, macam gangguan tadi terbatal tak kalau yang memati waktu yang wajib tadi dengan yang sunat? Gangguan lah. Terbatas sembahyang sunat atau sembahyang wajib dengan terbatas dengan sembahyang biasa. Tempat biasa. Apa dia? Yang lain-lain tak? Peluangi. Yang orang itu macam kita terus sembahyang kepada lalu perempuan atau lelaki telanya tempat kita. Tapi dia tengok lah kita. Dia tidak membatalkan sembahyang kita. Yang batal kita tengok dia. Batal lah. Dia sama saja kan dua orang tidak sama. Boleh banyak. Hadis yang menunjukkan kepada kita bahawa para sahabat semua menunaikan solat tanpa wudu dan tanpa tayamum kerana mereka menunaikan solat bagi menghormati waktu ibadah. Akhir tapi solat tanpa suci tidak sah sehingga mereka wajib mengulanginya. Hadis disyaratkan oleh Rasulullah layak pada solat lebih baik tuhuri. Allah sekali tidak menerima solat tanpa suci. Riwayat Muslim dalam sahihnya. Maknanya dia kena wajib balik atau balik. Cuma supaya hormat waktu tadi, sekiranya berlaku kematian, mana Allah tak ambil dosa. Kerana dia ada usaha ada sembahyang kerana masuk waktu sembahyang. Faham?
Dia faham ke? Senyap je lepas raya ni. Tak faham tulisannya. Wa thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadara dirham lam yusibha al-ma' fa amara an-nabi an yu'ida as-wudu'a was-salat. Hadis sahih. Diriwayatkan secara kuat ini sanadnya kuat daripada Rasulullah SAW bahawa baginda pernah melihat seorang lelaki menunaikan solat sedangkan pada tumit kakinya tidak terkena siraman wudu. Lalu Nabi SAW memerintah untuk mengulangi wudu dan solatnya. Ini satu kali yang ada hari ini. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang, kadang-kadang tumit kita dia pecah, akan pecah. Jadi kalau kita ambil sembahyang kita tidak ratakan dia, menyebabkan air sembahyang kita tidak rata sembahyang. Hukumnya adalah sembahyang kita tidak sah. Boleh faham? Kadang-kadang kita ambil sembahyang ni, yang air okey yang di kaki kita ambil, kita tak nak susah sedikit. Sehingga Nabi sebut beruntunglah orangnya bersusah sedikit untuk mengambil sembahyang. Artinya dia duduk sedikit, dia gahar, dia basuh biar masuk di dalam renggahan kaki. Dia masuk. Karena kata masuk air, sedangkan dia kalau biasa boleh masuk air, hukumnya tidak kata sembahyang kita. Sehingga Nabi kata wail. Nabi orang yang ambil sembahyang tengok orang basuh macam tu, Nabi kata celakalah bagi orang yang basuh tumit macam tu. Mana kita kena kata. Boleh faham? Ni hari ni sebut Nabi tengok air tadi dia ditumit seseorang tu, Nabi tak suruh kata berhenti sembahyang. Nabi biarkan dia sembahyang. Boleh faham? Dia nak kata hormat waktu tadi. Bahawa baginda pernah melihat seorang lelaki yang menunaikan solat sedangkan pada tumit kakinya tidak terkena siraman wudu. Lalu Nabi SAW memerintah untuk mengulangi wudu. Sudah sembahyang, ulang wudu, kamu tidak betul wudu. Mana dalam keadaan tu Nabi tak kata berhenti sembahyang. Tidak. Dia hormat, dia sembahyang dulu, kata hormat waktu. Sudah sembahyang, kamu ni tak betul macam ini. Ulangi dengan wudu dan solatnya. Apabila wudu kita tidak sah, solat kita khusyuk macam mana sekalipun tidak sah. Dia faham? Dia bermula pada wudu. Wudu bukan rukun tapi syarat sah solat berwudu. Wudu kena betul. Cara berwudu. Kita kalau guru-guru kita dia ajar cara berwudu. Sampai kita kaki kita ni kita gunakan kaki tangan kanan, tangan kiri untuk basuh kaki kanan. Selapnya tu dengan jari. Kadang-kadang kuku kita tidak sama, jari kita ni kadang-kadang orang melekat tu jari dia, kadang-kadang orang terbuka macam tu. Kadang-kadang orang yang terbuka rapat tadi dia terbuka kat depan. Maka untuk mengelakkan air itu tidak rata, tangan kita kena buat macam ni. Sebut ada guru-guru sebut. Kaki, bukan tangan, kaki. Bukan kaki kita ni. Kemudian tumit-tumit kena basuh, kena gosok. Gosok, jangan tak gosok. Contohnya, tangan kanan pun satu juga, kiri pun satu kaki. Supaya meratai air. Kalau meratai air, maka sahlah sembahyang kita. Kalau tak meratai air, sembahyang kita khusyuk. Menangis-nangis sembahyang khusyuknya. Tapi air sembahyang tak ada, hukumnya tidak sah sembahyang. Sebab tu Nabi kata celakalah bagi orang masuk kaki macam tu. Celakalah bagi orang masuk kaki macam tu. Ini kita tengok ramai anak-anak kita, dia masuk kaki, buka baik macam tu. Tanpa ada ni. Anak-anak kita dan ibu-ibu kita. Ayah kita bersama dia masuk kaki kita. Air sampai satu kaki, 2 banti air habis. Tapi tak kata. Dia mana? Dikira air rata tak kata, 1 kali rata dipanggil 1 kali. Dia kira sunat 3 kali, kita basuh 3 kali. Kira 3 kali itu macam mana? 1 kali rata, 1 kali kira. Tapi kalau 3 baldi tak kata-kata lagi, tak dikira. Boleh faham? 3 baldi baru rata, dipanggil 1 kali lah. Dia kalau rata sekali. Boleh ambil, lepas kita kena basuh. Ambil sembahyang je, kena basuh kuku-kuku ni, kuku tak saya, kuku penuh dia kena buang. Sebab dia boleh menghalalkan air masuk ke kuku. Sebab apa disebut, dan kita dah sebut awal mula dulu, kesan sembahyang tak dapat pada kita kerana mungkin pada berwudu kita tidak betul. Sepatutnya orang sembahyang jadi baik. Ini sembahyang pun takut lama je. Mesti ada tak betul. Cek daripada wudu tadi. Wudu kita, kuku ni. Kadang-kadang orang kuku macam ular. Kadang-kadang orang simpan di kuku jari. Dia nak guna simpan kuku, hukumnya makruh asalnya. Tapi kalau nak guna untuk korek-korek benda-benda yang seperti itu, hukumnya tak ada apa-apa. Harus. Tapi
kena pastikan yang kuku kita yang kita simpan tadi tidak menghalang air wuduk masuk. Contohnya lah kuku kita panjang, kemudian ada benda-benda apa jelaga-jelaga yang tidak di dalam tu, kita ambil sembahyang tak kata, maka sikit tadi tidak mensahkan sembahyang kita. Semua. Kalau pastikan kuku, cicing, kemudian muka, biasa muka ni alat-alat make up. Muka, kalau make up tu kita kena bersihkan dulu. Bersih dulu alat make up kita, gunakan air sembahyang. Pakai apa? Berwudu. Sebab itu ulama menyebut antara nak jaga seri muka selalu berwudu. Sembahyang berwudu, nak tidur berwudu, insya-Allah muka kita akan berseri. Disebut di guru kami di Indonesia ada seorang tu dia selalu ambil air sembahyang sampai muka dia macam cermin. Kita lalu kenapa biasa orang ada di muka dia bukan cermin macam tu, tak boleh berdiri atau tidak, terang lah. Bukan sebut dia selalu ambil sembahyang, dia selalu selawat. Muka dia terang. Kalau kita lalu ke depan kan, nampak macam lalu, nampak dia terlintas di muka dia, orang bersih di muka dia. Orang panggil Ustaz Cermin dia. Ustaz Cermin kata ulama cermin. Muka dia memang bersih sungguh. Bukan cermin macam robot tu, tidak, bersih muka dia, bersih. Kita lalu kenapa? Bayangkan kita ni apa lalu tak nampak sebab kita ni bukan cermin. Dia faham. Atau kita kata apa biasa make up yang kuat, kata tidak, tak sah sembahyang kita walaupun hitam dari air sembahyang tak kata hukumnya satu berdosa, yang kedua akan dibakar oleh Allah. Kita sembahyang banyak dah tapi tak diterima oleh Allah sebab ada make up kita atau ada air sembahyang yang tidak meratai tempat-tempat anggota wudu. Semua gedah, kedawat pen, apa semua yang ada boleh menghalang daripada sempurna wudu, hukumnya tidak sah sembahyang kalau ada. Dawat pen, kita kan guna pen, saya guna pen, dia ada dawat kat sini. Dawat tadi kalau dia ketuk-ketuk menghalang air, tak sah air sembahyang kita. Dia kena buang. Kecuali bekas-bekasnya tak apa, bekas dia. Dia tak ada dah kita dawat macam ni, dia tak ada dah ambil bekas-bekas dia. Bekas dia dimaafkan oleh syariat. Tak boleh yang ketuk-ketuk. Tu. Sepatutnya kita buang, tapi kita tak buang, kita tak boleh. Cat biasa. Cat, sisi ikan, sembahyang penuh sisi ikan kat muka. Ingat make up, gila-gila tak sisi ikan. Air sembahyang tak kata tak sah sembahyang. Semua kena kata. Kan? Macam kaki kan, kita nak basuh kita kan gemuk. Lepas tu kita nak basuh, kita nak terjatuh. Itu Nabi kata, betul lah orang yang susah-susah mengambil air sembahyang. Mana duduk elok-elok, dah kita nak cakap apa kursi pun tak nampak sangat. Duduk elok-elok. Dia tak gemuk, tak kata tak sah sembahyang. Dapat pahala besar kalau kita gemuk dan buat juga benda yang disuruh dia nak pahala lebih 2 kali ganda. Ya. Karena yang masalah tu kita usikan masalah tu. Maskara tu maskara. Labuci tu. Macam apa dia? Mata tu yang Macam mana? yang mata tak. Lentik. Ya, anggota wudu. Bulu mata tidak anggota wudu. Mana? Anggota wudu. Muka kita ni anggota wudu. Bulu mata tu yang pakai bulu mata palsu tu tak ada. Dia tidak anggota wudu. Anggota wudu kita muka. Ingatkan yang klip-klip tu, tu pun sama. Dia klip-klip tu apa? Kalau dia berklip-klip macam lampu tu, tu kena bersihkan dia. Kalau tidak dia tak kata air sembahyang tadi. Dia baik. Menghalang air terkena anggota wudu, hukumnya tidak sah. Bulu mata palsu buang, yang palsu tu, yang ori tu kena kata sikit, kena kata. Di mana? Tidak tak sah sembahyang kita. Apabila tak sah tak ada hasil dia. Mana tak ada kesan datang muka bumi. Akhirnya itu tak ada apa-apa pun. Hadis saja ada kita bahawa bersuci merupakan syarat sah bagi solat, dan solat yang dilakukan tanpa wudu yang sempurna perlu diulangi kembali kerana dia sebagaimana tidak diterima Allah. Tadi hormat setengah pada pandangan mengatakan hormat waktu ni tak ada, mazhab kita ada. Tadi dah Ustaz Asli pernah kita kawan-kawan kita selalu berdebat dengan dia. Ustaz Asli mazhab tu dia solat waktu tak ada. Dia berpegang pandangan selain daripada Imam Al-Syafi'i. Syafi'i ada untuk kita hormat waktu supaya kita ni yakin bahawa kita hamba Allah. Walaupun tak boleh buat apa-apa pun sembahyang juga. Kerana apa? Hormat waktu. Bimbang tak mati pada waktu itu
usaha untuk sembahyang tak ada, takut dikira dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya maklum, pandangan Imam Syafi'i dia lebih cermat dari segi amal ibadat dia. Dia malah dengan mazhab dia lebih cermat lagi. Dia jaga bab ibadat dia teliti betul-betul. Imam Syafi'i. Solat di udara. Maksud solat di udara. Solat di udara ni macam kapal terbang dah. Tidak kata kita terbang untuk kena solat, tidak. Solat di udara ni akan terbang benda-benda yang berada di udara. Apabila seorang menaiki pesawat dengan perjalanan menuju ke arah matahari terbenam, tetapi matahari tidak terbenam-benam, umpamanya dia berjalan dari Jordan ataupun dari Oman menuju Amerika, dia menanyakan cara menggunakan solat ketika matahari tidak terbenam baginya dalam perjalanannya tersebut. Dia bukan matahari tak terbenam, bukan matahari itu sendiri tidak, dia selalu berjalan. Boleh mana kalau kita dekat matahari terbenam dah, tapi kita selalu berjalan, kenapa matahari tidak terbenam-benam lah? Boleh-boleh lah maksud dia tu. Bukan kata matahari sakit tak sebenarnya. Biasanya terbenam, tidak. Perjalanan dia yang menuju pada matahari itu. Tapi apabila dia selalu pergi, sebab kita ni bumi kita ni bulat.